Assalamualaikum dan selamat datang kepada para penonton. Saya Nurul Syahira Atika sebagai moderator dan panel 1, Nur Faradia sebagai panel 2 dan Nur Arsyahana sebagai panel 3. Bagi topik perbincangan kita pada hari ini iaitu derma organ, saya akan mengupaskan serba sedikit berkaitan pendermaan organ. Mengikut informasi daripada MyHealth yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bilangan pesakit yang memerlukan pemindahan organ semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, bilangan perikrar yang ingin menderma setelah kematian semakin rendah. Hal ini berlaku kerana salah faham dan rasa takut yang dihadapi oleh segelintir masyarakat di mana mereka sering mengkaitkan dengan proses atau prosedur yang bertentangan dengan ajaran agama di mana akan menyakitkan mayat. Penyebaran maklumat mengenai dermat organ ini harus diteruskan melalui media massa agar memberi kesedaran kepada masyarakat. Pelbagai syarat yang telah ditetapkan bagi pendermaan organ di mana salah satu daripadanya di mana penderma atau pengikrar organ mestilah telah disahkan meninggal dunia dan kebenaran diperoleh daripada ahli keluarga si mati terlebih dahulu sebelum organnya diambil. Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1970 juga telah menetapkan hukum pemindahan dan pendermaan organ ialah harus. Hal ini kerana ia masih memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia. Menurut perspektif Islam, perbuatan mendermakan organ merupakan satu perbuatan yang terpuji dan menurut ulama kontemporari terkenal iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pendermaan organ juga merupakan antara 3 amalan yang akan memberikan pahala berterusan selepas seseorang meninggal dunia. Hal ini disebut sebagai perbuatan pendermaan organ juga diklasifikasikan sebagai sedekah jariah. Juga dapat dipetik daripada salah satu hadis yang membawa maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika anak Adam meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Allah telah menjanjikan pahala bagi mereka yang sentiasa beriman dan bertakwa di atas jalannya. Hadis ini juga jelas menunjukkan kepada kita tingginya nilai kasih sayang terhadap hamba-Nya. Kesimpulannya, Islam menggalakkan umatnya untuk terus melakukan kebaikan dan sentiasa bersifat ikhlas di dalam melakukan sesuatu perbuatan. Pendermaan organ juga salah satu antara perbuatan terpuji yang dapat memberi impak-impak positif kepada mereka yang memerlukan. Dengan cara ini, seseorang itu dapat diselamatkan daripada sebarang penyakit yang dihadapinya. Baiklah, seterusnya mari kita beralih kepada pengertian derma organ dan organ-organ yang boleh didermakan. Definisi pemindahan organ secara umum iaitu pendermaan organ atau tisu ialah proses mendermakan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan atau transplantasi kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ dan tisu tersebut. Selepas transplantasi iaitu pemindahan organ, seseorang itu dapat meneruskan kehidupan dan hidup dengan kualiti yang lebih baik. World Health Organization mengistilahkan transplantasi atau transplant sebagai pemindahan sel, tisu atau organ manusia daripada penderma kepada penerima dengan tujuan mengembalikan fungsi-fungsi penting badan. Definisi menurut pandangan Islam pula dari perspektif Islam, pemindahan organ diharuskan dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Di samping itu, kaedah rawatan ini juga diharuskan sekiranya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penderma organ sekiranya penerima masih hidup. Islam juga mensyaratkan pendermaan organ dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk membantu orang lain semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis-jenis organ yang boleh didermakan seperti jantung, paru-paru, hati, buah pinggang. Bagi tisu pula iaitu injap jantung, kornea mata, tulang dan kulit. Jenis penderma mestilah penderma hidup atau penderma kadaverik. Syarat bagi penderma yang pertama, sesiapa pun boleh mendaftar menjadi pengikrar penderma organ
dan tisu kecuali mereka yang menghidap penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis B dan C dan juga sifilis. Untuk mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun, mereka perlu mendapatkan kebenaran secara bertulis daripada kedua-dua ibu bapa mereka. Yang kedua, mewasiatkan sebahagian badan selepas mati, di mana apabila seseorang diharuskan menerima anggota semasa hidupnya di samping anda yang perkara itu memudaratkan, maka tidak ada halangan untuk dia berwasiat selepas mati kerana perkara itu 100% untuk kebaikan orang lain tanpa mendatangkan sebarang mudarat kepadanya. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel 2, apakah kepentingan derma organ dalam dunia perubatan kepada masyarakat? Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Moderator yang bijaksana. Sebagai seorang doktor di era moden ini, saya melihat masih ramai masyarakat yang tidak mempunyai kesedaran tentang keperluan derma organ. Hal ini terjadi kerana ceteknya ilmu pengetahuan mereka mengenai kepentingan pendermaan organ kepada masyarakat. Untuk pengetahuan semua, derma organ juga merupakan salah satu amalan sedekah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ada ayat yang bermaksud, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebiji butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Maksud ayat terjemahan di atas menunjukkan bahawa menderma organ ini merupakan satu amalan yang mulia dan juga terpuji di sisi Allah. Oleh sebab itu, amalan menderma organ ini mampu memberi pahala yang berpanjangan kepada kita. Hal ini kerana selagi organ yang kita dermakan masih berfungsi dalam tubuh penerima, kita akan mendapat ganjaran pahala. Terdapat banyak lagi kepentingan yang boleh masyarakat peroleh daripada amalan menderma organ ini. Dengan menderma organ, penderma bukan sahaja dapat membantu pesakit yang sedang menunggu organ, malah dapat memberi nafas baru kepada pesakit tersebut. Hal ini kerana kebanyakan pesakit yang memerlukan organ, terutama sekali pesakit buah pinggang, sangat memerlukan penderma untuk mereka menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sekiranya tiada penderma yang dapat mendermakan organ, pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tersebut mungkin perlu menjalani rawatan dialisis seumur hidupnya. Rawatan dialisis merupakan rawatan yang dilakukan untuk mencuci darah dan melapis toksin. Ia menelan kos yang sangat tinggi sebenarnya. Contohnya seperti Gordon Lee Future yang sanggup mendermakan buah pinggang dia buat isteri tersayang iaitu Jaslyn Tay. Jaslyn Tay disahkan mengalami kegagalan buah pinggang ketika berada dalam fasa pertama kehamilannya. Mereka berdua lalu membuat keputusan untuk menjalani pembedahan itu pada 6 tahun lalu dan sehingga kini mereka berdua masih sihat. Mereka berjaya menjalani kehidupan mereka secara normal dan turut dikurniakan seorang cahaya mata yang normal. Terdapat juga sebuah kisah di mana pendermaan organ dilakukan tanpa sebarang petalan darah langsung. Seperti kisah Wan Muhammad Hafizah Wan Ismail yang pernah menjadi bualan hangat masyarakat kira-kira 20 tahun lalu kerana ketulusan hatinya untuk membantu seorang bayi yang disahkan mengalami masalah hati bengkak ketika berusia 14 bulan. Bayi itu amat memerlukan penderma hati. Beliau merupakan penderma hati pertama dan bayi itu merupakan penerima hati pertama di Malaysia. Beliau berasa tertarik untuk membantu bayi yang berusia 14 bulan itu atas dasar kemanusiaan. Setelah prosedur itu dijalankan, bayi itu dapat merasai kehidupan dunia dan menjalani kehidupan seperti biasa. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, penerima hati tersebut ataupun dikenali sebagai Muhammad Afiq Iqmal telah meninggal dunia pada usia 23 tahun. Namun, ini telah membuktikan bahawa pendermaan organ sememangnya dapat memberi nafas baru kepada si penerima. Buktinya, Muhammad Afiq Iqmal dapat hidup selama 23 tahun sebelum disahkan meninggal dunia akibat komplikasi hati. Kisah-kisah ini adalah merupakan antara ratusan kisah yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada masyarakat di luar sana agar lebih terbuka mengenai pendermaan organ dan kepentingannya yang mampu mengubah jalan hidup dan masa di hadapan seseorang.
Imam Tabrani ada meriwayatkan sebuah hadis. Pada suatu hari, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapuskan kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Terima kasih kepada panel 2 kerana memberikan isi yang sangat padat dan jelas untuk kita semua fahami. Beralih pula kepada panel 3, sejauh manakah derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama mengenainya? Kepada saudari Ira, kami di sini ingin membincangkan lagi tentang tajuk forum dan ingin mengulas lebih lanjut lagi mengenai sejauh mana masyarakat Malaysia menerima penerimaan organ dan fatwa ulama mengenainya. Mari kita lihat. Pada 8 Januari 2019, masyarakat Malaysia masih mempunyai kesedaran yang rendah mengenai penerimaan organ. Persepsi keluarga bahawa penerimaan organ menyiksa mayat dan melambatkan lagi proses pengebumian jenazah menjadikan Malaysia negara paling terendah daripada 68 negara lain di dunia untuk menerima organ. Stigma itu turut memberi harapan tipis kepada 21,000 pesakit yang masih menunggu penerima organ sesuai untuk terus hidup. Akibatnya, senarai pesakit kronik semakin panjang sedangkan angka penerima tidak menunjukkan peningkatan saban tahun. Berdasarkan Global Observatory on Donation and Transplantation World Health Organization 2011, kadar derma organ dan tisu di negara ini adalah 0.6% penerimaan per sejuta penduduk, iaitu antara yang paling terendah di dunia. Terdapat 2 fatwa yang menerangkan perkara ini. Yang pertama adalah fatwa ulama kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada 23 dan 24 Jun 1970 membincangkan pemindahan organ, secara khususnya pemindahan jantung dan pemindahan mata. Persidangan telah memutuskan bahawa pemindahan jantung dan mata orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah harus dalam Islam, dengan pertimbangan tertentu. Selain itu, Fatwa Negeri Johor pula memutuskan pada 18 Oktober 2020 pemindahan organ dari perspektif Islam 2001. Fatwa ini menegaskan bahawa pemindahan dan pendermaan organ dan tisu adalah haram dalam keadaan tidak darurat dan harus dalam keadaan darurat berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Hukumnya adalah diharuskan atau tidak diharuskan. Dalam surah Al-Isra ayat 70 menyatakan, "Dan sesungguhnya kami muliakan keturunan Adam dan kami telah beri ke mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah lebihkan mereka dengan rezeki dengan benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah diciptakan." Secara umumnya, semua agama mengiktirafkan pendermaan organ sebagai amalan yang mulia. Tiada agama yang menghalang penganutnya untuk melakukan kebaikan. Agama Islam melalui Majlis Fatwa Kebangsaan telah meletakkan hukum harus pada urusan pendermaan dan pemindahan organ pada bulan Jun 1970. Ianya diharuskan dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit dan bukan untuk perniagaan, seperti tiada unsur jual beli. Dan rawatan transplantasi juga diharuskan sekiranya ia tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penerima organ sekiranya penerima masih hidup. Islam juga mensyaratkan penerima organ dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk bantu orang lain semata-mata kerana Allah. Baiklah, terima kasih kepada panel 3 atas pandangan tersebut. Baiklah, saya akan membuka 2 slot soalan daripada para penonton untuk ditanyakan kepada ahli panel kita pada hari ini. Soalan yang pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Effendi dari Selangor. Saya ingin bertanya, adakah orang yang mendermakan organnya akan dibangkitkan pada hari akhirat tanpa organ-organ yang telah didermakan? Terima kasih. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada adik Husna atas soalan yang diberikan tadi. Saya rasa soalan ini boleh diserahkan kepada ahli panel 2 untuk menjawab. Terima kasih saudari Husna di atas persoalan itu sebentar tadi. Bagi menjawab soalan itu, setiap orang Islam yang beriman wajib percaya bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku. Apabila kiamat berlaku, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur dan musnah.
Tidak ada apa yang akan tinggal selamat termasuklah tubuh seseorang manusia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan kekal abadi. Apabila manusia dibangkitkan semula pada hari akhirat di padang mahsyar, manusia akan dibangkitkan mengikut amalannya di dunia ini. Jika dia mempunyai banyak amalan yang baik, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang lebih baik dan mulia. Sebaliknya, jika dia mempunyai banyak amalan yang buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam bentuk yang lebih buruk dan hina. Maka seharusnya sebagai orang Islam yang beriman, tidak sepatutnya timbul isu sama ada kita akan dibangkitkan dengan organ yang didermakan ataupun tidak. Kerana kita wajib percaya bahawa segala-galanya akan musnah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil sebelum kita dibangkitkan semula oleh Allah SWT untuk dihimpunkan dan dihisap amalan kita di padang mahsyar. Hakikat kekuasaan Allah SWT membangkitkan semula manusia selepas semuanya hancur ada disebut dalam firman Allah SWT berikut. Katakanlah, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan ia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Ayat Surah Yasin ayat 79. Saya harap penjelasan saya ini dapat memberi sedikit pencerahan kepada persoalan yang telah ditanyakan sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih ahli panel 2 atas jawapan yang sangat bernas dan mudah difahami untuk kita semua. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Hai, nama saya Chong dari MT19. Saya ada soalan nak tanya. Adakah derma organ atau darah dari orang bukan Islam yang makan benda haram dibenarkan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Chong atas soalan tadi. Saya rasa soalan ini saya boleh serahkan kepada ahli panel 3 untuk menjawab. Terima kasih Chong atas soalan yang diajukan tadi. Berkenaan dengan persoalan sama ada penderma darah atau organ dari orang bukan Islam yang mungkin memakan makanan seperti khinzir, adakah dikira sebagai haram dan juga najis mughalazah? Kami nyatakan di sini bahawa hukum yang dibolehkan kerana ia adalah darah dan bukan lagi zat kimia. Kami katakan tidak menjadi kesalahan untuk menderma darah ataupun organ walaupun seseorang itu adalah bukan Islam untuk yang memakan makanan seperti khinzir. Sebaliknya, kami sarankan agar penderma darah diberi penghargaan dan sedikit keistimewaan agar kempen derma darah ataupun organ dapat disemarakkan. Di samping bekalan darah ataupun organ negara sentiasa mencukup, bahkan melebihi para spesial. Terima kasih. Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini, mendermakan organ bukanlah satu perbuatan yang boleh membahayakan nyawa seseorang. Malah, ia dapat memberikan kesan positif kepada pesakit yang amat memerlukan organ. Dalam erti kata lain, ia mampu memberikan nafas baru kepada pesakit-pesakit tersebut. Hal ini kerana penerima organ boleh dikatakan mempunyai jangka hayat yang sama seperti orang normal asalkan mereka terus menjaga organ yang diterima oleh mereka dengan baik. Penderma-penderma organ yang berdaftar bukan sahaja dapat mengumpul pahala dengan mengurangkan kadar kematian, namun turut dapat memberikan sumbangan dalam bidang perubatan. Pendermaan organ juga merupakan satu cara untuk menunjukkan rasa prihatin dan memupuk semangat saling membantu sesama manusia. Terima kasih kepada para panel kerana sudi memberi hujah tentang pendermaan organ pada hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.